Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi kita di dalam pembelajaran pendidikan Islam tahun 4 bab ibadah. Hari ini kita akan belajar satu tajuk baru. Jom adik-adik kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Pernahkah adik-adik mendengar nama Bilal bin Rabah? Siapakah Bilal dan apakah tugas Bilal bin Rabah masa awal Islam di Madinah? Hari ini kita akan belajar satu tajuk iaitu menyebut seruan ilahi. Buku teks muka surat 122 hingga 128. Adik-adik boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 4. Tajuk yang kita nak belajar berkaitan dengan Bilal bin Rabah, iaitu Bilal bin Rabah adalah seorang muazzin yang pertama di dalam Islam. Iaitu Bilal ialah orang yang pertama menyebut seruan ilahi ataupun azan. Jom kita akan belajar hari ini berkaitan dengan seruan ilahi iaitu azan dan iqamah. Sebelum kita belajar berkaitan dengan azan dan iqamah, Ustaz tunjukkan sejarah permulaan azan di dalam Islam. Adik-adik boleh baca nota yang telah diberikan ini. Apa itu azan? Azan dalam Islam ialah satu lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Di bahagian ini, kita akan belajar lafaz azan yang betul. Adik-adik boleh dengar dan cuba mengikuti lafaz azan ini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sekarang kita akan belajar lafaz iqamah. Adik-adik boleh mendengar dan mengikuti lafaz iqamah
seperti contoh yang telah diberikan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan lupa subscribe Vertizon TV. Jawab azan. Apa yang kawan-kawan perlu lakukan apabila mendengar azan? Jika kawan-kawan terdengar azan, maka sunat bagi kita untuk menjawabnya. Cara menjawab azan menyebut semula baris-baris yang telah dilaungkan oleh Bilal, kecuali pada ayat berikut. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Sadaqta wa bararta. Seterusnya kita akan belajar adab bagi seorang muazzin ataupun adab bila seorang itu nak azan dan iqamah, ada adab-adab yang tertentu di dalam Islam. Adab-adab ini boleh dibahagikan kepada 3 keadaan. Yang pertama, adab sebelum azan, adab semasa azan dan adab selepas azan dan iqamah. Adab sebelum azan dan iqamah, yang pertama, mestilah menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Adab yang ketiga, mestilah berdiri. Adab semasa azan dan iqamah ada 4. Yang pertama, memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas solah dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Yang kedua, menyebut kalimah azan dengan tenang. Yang ketiga, at-taswib, iaitu menyebut as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali semasa azan subuh. Ada yang terakhir, at-tarjih, iaitu menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara perlahan sebelum melaungkannya. Adab selepas azan dan iqamah ada 2 sahaja. Yang pertama, mestilah berselawat ke atas Nabi. Dan yang kedua, berdoa. Doa selepas azan kita akan belajar selepas ini. Doa selepas azan. Adik-adik boleh dengar dan cuba mengikuti doa ini dengan baik. Selepas azan dan iqamat, kawan-kawan disunatkan untuk membaca doa. Doanya adalah seperti berikut. Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah
wab'ashhum maqaman mahmudanil lazi wa'adtah. Wahai Allah, Tuhan yang menguasai seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad kurniaan dan keutamaan serta kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Adab bagi orang yang mendengar azan dan iqamah ialah yang pertama, mestilah diam dan menjawab lafaz azan dan iqamah. Yang kedua, menjawab lafaz qad qamatus solah dengan aqamah Allah wa adamaha ketika mendengar iqamah. Bagi orang yang mendengar azan dan iqamah, ada juga adab-adab yang perlu diikuti, iaitu yang pertama, bila mendengar azan dan iqamah, mestilah diam dan menjawab lafaz azan dan iqamah. Yang kedua, menjawab lafaz qad qamatus solah dengan aqamah Allah wa adamaha ketika mendengar iqamah. Pentingan azan dan iqamah kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan menjadi berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Yang kedua, masyarakat akan bersatu padu dan saling memahami. Dan yang ketiga, masyarakat akan sentiasa mengingat Allah bila mendengar azan dan iqamah. Kepentingan azan dan iqamah kepada agama Islam. Yang pertama, azan dan iqamah merupakan syiar Islam. Yang kedua, azan dan iqamah bertujuan memaklumkan kepada muslimin tentang masuknya waktu solat setiap hari 5 kali setiap hari. Yang ketiga, azan dan iqamah merupakan seruan untuk muslimin bersegera solat berjemaah di masjid atau surau. Yang keempat, mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan. Adik-adik tahu tak apakah kegunaan lain azan selain solat? Boleh tak azan waktu biasa ataupun tujuan-tujuan lain? Jom fikir sama-sama. Oh, rupa-rupanya azan juga boleh dilakukan di dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Pertama, azan boleh dilakukan ketika ditimpa musibah, contohnya kebakaran. Yang kedua, azan juga boleh dilafazkan ketika menyambut kelahiran anak. Bila lahirnya seorang anak lelaki, disunatkan azan, dan untuk bayi perempuan disunatkan iqamah. Yang ketiga, azan juga boleh dilakukan untuk meredakan ketakutan. Contohnya, bila kita melalui jalan yang gelap di waktu malam, kita rasa takut, kita boleh lakukan azan. Dan yang terakhir, azan boleh dilakukan sebelum memulakan musafir. Contohnya, nak pergi haji atau umrah dan sebagainya. Sekian untuk tajuk ini. Semoga semua adik-adik dapat menguasai tajuk azan dan iqamah dengan baik dan dapat melafazkan azan dan iqamah di rumah dan masing-masing.